tanya tapi tak tahu macam mana nak tanya. Is it? Yes. So tak tahu pucuk bangkal mana tak faham tu kan. Okay, faham. Okay, understand that. Sebab tu saya tengah fikir ni, sains after tajuk ni elektrokimia tau. Tajuk elektrokimia ni susah sikit. So basically saya tengah fikir, saya ingat saya ambil tajuk satelit dulu. Sebab tajuk satelit tu rasa macam senang sikit. Elektrokimia tu dia terlampau kimia sangat. So basically nak explain tu saya takut lah. Alright, so disebabkan, okay, ni kira dah ramai. So kita ada, kejap sat, sekejap. Okay, kita ada Nisa, kita ada Luqman, kita ada siapa ni, Haris, Nick, Nada, Kuzami, Dafa, ni Arif. Okay, now, okay, so siapa ni nak baca doa? Dafa baca doa, Dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Dafa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazahini rahmatika ya rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Alright. So hari ni kita nak discuss mengenai apa? Kita masih lagi dalam sebatian karbon. Okay, now keyword dalam sebatian karbon, maksudnya dalam sebatian karbon dia ada unsur karbon. Okay, unsur karbon. So kita belajar alkohol. Kenapa alkohol kita masukkan sebatian karbon? Sebab dalam alkohol ada karbon. Hidrokarbon pun sama. Contoh hidrokarbon yang paling famous adalah petroleum. So petroleum pun adalah sebatian karbon. Kenapa? Sebab dalam petroleum ada unsur karbon. So hari ni kita nak cerita unsur karbon yang nombor 3 yang korang nak cerita. Kita dah cerita pasal petroleum, kita dah cerita pasal alkohol. Okay, kita nak cerita pasal lemak. Okay, lemak ni pun kita consider lemak sebagai sebatian karbon. Okay, lagi sekali. Kenapa awak teka ni tak belajar lagi ni, awak teka. Kenapa kita masukkan lemak sebagai sebatian karbon? Kenapa kita masukkan lemak sebagai sebatian karbon? Kenapa lemak ni kita masukkan dalam sebatian karbon? Teka dia. Awak teka, kenapa lemak ni kita masukkan dalam sebatian karbon? Alamak, kejap. Saya punya ni suddenly hilang. Sekejap. Awak tak nampak saya punya skrin kan? Sekejap. Sabar. Patutlah. Okay, saya ulang lagi sekali tau. Dalam tajuk sebatian karbon, kita cerita semua sebatian dalam persamaan antara sebatian karbon adalah semua tu mengandungi karbon. So, bila kita kata apakah persamaan antara alkohol, petroleum dengan lemak. Kalau saya kata apakah persamaan antara alkohol, petroleum dan lemak? Apakah persamaan dia? Kalau saya kata apakah persamaan antara alkohol, petroleum dan lemak? Teka. Apakah persamaan antara alkohol, petroleum dan juga lemak? Apakah persamaan? La ilaha illallah. Saya kena tendang daripada meeting sendiri. Kejap Okay. Alright, apakah persamaan? Persamaannya, ia mengandungi apa? Korang jawab ke tak jawab ni? You guys jawab tak? Korang jawab ke tak ni? Korang dengar tak suara saya? Dengar cikgu, dengar. Dengar. So apakah Tapi persamaan? tak tahu jawapannya. Oh, jujur, baguslah. Okay, now. So persamaan antara lemak. Sekejap Hai. Persamaan antara, lag. Okay, Ipan lag. So, lemak, alkohol dan juga petroleum, persamaannya ketiga-tiga sebatian ini sebenarnya dia mengandungi unsur karbon. Okay. Right. So kita manusia ni pun sebenarnya kita adalah sebatian karbon sebab dalam badan kita sebenarnya ada unsur karbon. Okay. So hari ni kita nak cerita pasal lemak.
So kenapa belajar lemak? Sebab lemak adalah salah satu contoh sebatian karbon. So senang kata sebatian karbon ni ada banyak dekat dalam dunia kita ni. Okay, Assalamualaikum Macap. Okay, now so kita nak cerita pasal lemak. Dalam buku teks awak, kalau awak tengok buku teks awak, adalah pada muka surat buku teks. Hari ni kita nak cerita pada dalam buku teks. Pada muka surat 158 hingga pada muka surat 162. Kalau buku SPS adalah pada muka surat 66 hingga 69. So hari ni kita nak cerita mengenai lemak dan lemak ni saya ulang lagi sekali, lemak adalah contoh sebatian karbon. Kenapa lemak kita kata dia sebagai sebatian karbon? Sebab dalam lemak ada unsur karbon. Okay. Now, so kita nak tengok lemak ni ada dua jenis. Satu adalah lemak tepu, satu lagi adalah lemak tak tepu. Okay, so apakah itu lemak? Selain daripada karbon, dalam lemak ni dia ada unsur hidrogen dan juga oksigen. Kalau saya nak ingat lemak ni COH. C-O-H. So lemak ni terdiri daripada 3 unsur, which is unsur dia adalah karbon, oksigen dan juga hidrogen. So lemak, ini semua lemak. Dalam susu semua pun ni adalah lemak. So kita nak kata lemak ni bukan semua jahat. Ada lemak yang baik, ada lemak yang jahat. So lemak ni dia wujud dalam dua keadaan. Satu adalah dalam keadaan pepejal, satu lagi adalah dalam keadaan cecair. Apakah contoh lemak dalam keadaan pepejal? Apakah contoh lemak dalam keadaan pepejal? Contoh lemak dalam keadaan pepejal. Lemak ni sebenarnya baik tau. Okay. Daging. Yeah, daging. Dalam daging tu kan kalau korang masak kan, itu saya panggil dia lemak haiwan. So macam minyak sapi lah kan. So kita kata lemak daging. Lemak dekat daging. So dekat daging ni bukan je ada protein, dia ada lagi lemak. So contoh kalau lemak tak tepu. Contoh lemak tak tepu. Lemak tak tepu adalah dari unsur tumbuhan. So, apakah contoh dia? Dia dalam keadaan cecair. Apakah contoh lemak tak tepu? Apakah contoh lemak tak tepu? Apakah contoh lemak tak tepu? Cecair. Santan. Santan. Boleh Salah. santan? Betul. Santan. Boleh. Santan. Satu lagi minyak. Kalau Susu. sini kan, minyak, susu betul. Dalam susu ada lemak sikit. Susu. Kalau kat sini, kalau saya kata lemak tepu kat sini, ini adalah paling senang mentega. Mentega ataupun kadang-kadang korang sebut dia adalah sebagai butter. Okay, so lemak ada dua jenis. Satu adalah lemak tepu, satu lagi lemak tak tepu. Kalau lemak tu kenapa kita panggil dia lemak dia tepu? Lemak tu adalah stabil. Sebabnya dia ada bilangan atom hidrogen dia maksimum. So, bila maksimum, ini stabil. Kalau lemak tak tepu, kita kata bilangan atom hidrogen dia belum maksimum. So, yang ini macam jadi kurang stabil. Okay. Now, kalaulah saya bagi awak pilihan antara mentega dengan minyak, mana satukah lebih elok? Butter. Okay, kata Nick nak butter. Kalau Nick, kenapa awak suka butter? Sebab dia Kalau apa? Macam mana? Kalau saya kan, saya suka butter. Kenapa? Butter kalau buat biskut, butter kalau buat kek, rasa dia sedap. Ni bukan butter betul. yang pangkau tau. Ni butter yang real butter tu. Yang kalau kita beli satu tu dekat nak berbelas ringgit. So rasa dia lain. So actually butter yang butter cup tu sebenarnya itu nama je butter. Tapi sebenarnya dia bukan 100% butter tu. Dia ada campuran. Okay, so sebenarnya kalau lah ikut rasa sedap, of course lah butter lagi sedap. Tapi dari segi kesihatan, lemak tepu ni kurang baik. Sebab dia susah sikit kita nak cernakan sebab dia stabil. So antara dua ni lemak yang bagus adalah lemak tak tepu.
Kenapa lemak tak tepung ni bagus? Sebab dia mudah badan kita uraikan. So contoh lemak tak tepung adalah santan, minyak dan juga susu. Macam santan ni sebenarnya bagus. Tapi bila santan kita masak dia buat rendang, perasan tak santan tu tiba-tiba bila awak dah kita masak kan, kita buat rendang, and then awak akan perasan santan tu dah jadi berketul. So senang kata kalau santan tu dah betul berketul, sebenarnya dia dah tak sihat tau. Santan yang paling sihat kalau korang buat cendol. Maksudnya buat cendol kalau letak santan kan. Kalau santan macam tu dia elok. Maksudnya dia masih lagi dalam keadaan cecair. So senang kata kesimpulannya kita ada dua jenis lemak. Satu adalah lemak tepu, satu adalah lemak tak tepu. Okay, now kenapa kita panggil dia sebagai lemak tepu? Sebab dia dalam keadaan pepejal dalam suhu bilik. Dan lemak tak tepu ni dia punya sumber kita dapat adalah daripada haiwan. Kalau lemak tak tepu kita dapat daripada tumbuhan dan biasanya dia dalam keadaan cecair. So kita buat dulu latihan muka surat buku teks, buku SPS awak muka surat 66. Alright, so kita mulakan. Okay, sumber. Kalau lemak tak tepu tadi kita kata sumber dia daripada mana? Haiwan ke tumbuhan? Haiwan. Yes, ini adalah haiwan. Kalau dia dalam suhu bilik, dia dalam keadaan pepejal ataupun cecair? Pepejal. Yes, dia adalah dalam keadaan pepejal. So, saya kata kalau lemak tepu ni dia adalah sangat stabil. So, takat lebur dia tinggi ke rendah? Tinggi. Good. Yes, very good. Tinggi. Lepas tu kandungan kolesterol dia. Teka, tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, ini adalah tinggi. Bilangan hidrogen dia, jawapan dia sama ada lebih atau kurang? Lebih. Yes, ini adalah lebih. Kesan terhadap kesihatan. Baik ke buruk? Buruk. Buruk. Yes, very good. Buruk. Terima kasih Haris. Okay, so kita tengok yang tepi. Dia jadi lawan lah pula kan. Kalau lah lemak tak tepu, Organik. Organik. Ada ke jawapan kat situ organik? Ada? Ada ke organik? Oh, okey, bukan. jap. Tumbuhan. Tumbuhan. Macam saya ajar, Nik, macam kita ajar berdua, belajar dua orang je kita belajar ni. Tak puas. Tumbuhan. Lepas tu keadaan pada suhu bilik. Lawan pepejal. Yes, cecair. Terima kasih Haris. Okay. Now takat lebur. Rendah. Yes, ini adalah rendah. Kandungan kolesterol. Tinggi. Sini Rendah. dah tinggi. Yes, ini adalah rendah. Okay, bilangan atom hidrogen. Kalau sebelah sini lebih, sini jadi? Kurang. Ya, terima kasih Nisa. Kurang. Kesan terhadap kesihatan. Kalau sini buruk? Baik. Ya, sini adalah baik. Okey. Nah, kita tengok bawah pula. Okey. Lemak ialah sebatian karbon. Ni baru masuk ni kata tadi. Dia adalah daripada sumber haiwan dan tumbuhan, which is benda hidup. So kalau benda hidup kita kata sebatian organik. Sebatian karbon ada dua jenis. Satu organik, satu lagi tak organik. Kalaulah dia daripada haiwan dan tumbuhan, organik ke tak organik? Tak. Ya ke? Macam mana sekali? Okey, lagi sekali tau. Okey, saya buat macam ni tau. Sekejap ya, saya ambil yang nota paling atas sekali. Now, okey, sebatian karbon ada dua jenis tau. Satu adalah sebatian karbon organik, satu lagi sebatian karbon tak organik. Kalau tak organik ni maksudnya dia daripada benda bukan hidup. Kalaulah sebatian organik, dia adalah daripada benda hidup. Lemak, dia daripada sumber haiwan dan tumbuhan. So awak teka, kalaulah daripada haiwan dan tumbuhan, dia adalah masuk dalam sebatian karbon organik ataupun sebatian bukan organik. Organik. Yes, dia adalah organik sebab haiwan dan tumbuhan adalah Hidup. benda hidup. Kalau saya kata manusia kita adalah sebatian organik.
kenapa kita ni, kita kata kita manusia sebatian organik? Sebab kita hidup. adalah, ya, sebab kita hidup. Senang je. Sekejap Ada ni. Okay, right. So, ini adalah sebatian karbon organik yang mengandungi unsur Karbon. karbon. Lagi? Dan Dia ada tadi saya kata. Karbon. Oksigen dan hidrogen. Yes, pandai ku Zafmi. Oksigen dan Ui. hidrogen. So awak ingat kan lemak ni dia punya keyword dia ni. Cuh. So karbon, oksigen, hidrogen. Okay now. Okay. LT adalah lemak tepu. Okay, LT adalah lemak tepu. Kalau LTP tak tepu. Okay, saya bagi satu tip tau. Kalau tak tepu biasanya dalam keadaan cecair. Kalau yang ini dia adalah dalam pada suhu bilik ni, dia adalah dalam keadaan pejal. Okay. Now, so kita tengok. Minyak sapi. Tak Pernah tepu. minyak sapi adalah, okay, sapi ni lembu tau. Okay, saya tambah satu tau. Kalau lemak tepu ni dia pepejal dan satu lagi ini adalah daripada haiwan. Kalau yang ini dia tak tepu, dia adalah cecair, ini adalah daripada tumbuhan. Tipsnya, minyak sapi. Minyak sapi ni dari mana tadi saya kata? Haiwan ke tumbuhan? Haiwan. Haiwan. Kalau dia Tepu. haiwan, lemak tepu. Yes, ini adalah LT, lemak tepu. Minyak zaitun. Tak tepu. Yes, ini dari tumbuhan. So, ini adalah lemak tak tepu, LTT. Mentega? tepu. Yes, ini adalah lemak tepu. Sebab dia dalam keadaan pepejal. Lemak ayam? Tepu. Yes, Sebab ini haiwan. adalah lemak tepu. Pandai pun ini adalah haiwan. Kalau minyak bijan? Tak tepu. Tak tepu. Yes, pandai pun lemak tak tepu. Minyak sawit? Tak tepu. Tak tepu. Yes, lemak tak tepu. Margarin? Tepu. Tepu. Sebab Yes, pepejal. okay. Ini adalah lemak tepu. Yang ini adalah lemak tak tepu. Tepu. Okay, saya nak tambah sikit tau fakta menarik pasal margarin. Okay, margarin ni sebenarnya dia asalnya adalah daripada minyak sawit. Lepas tu kita tambah hidrogen. Mula-mula dia dalam keadaan cecair. Lepas tu kita tambah hidrogen. Okey, tambah hidrogen barulah dia jadi margarin. Which is margarin ni dalam keadaan pepejal. So sebenarnya margarin ni pepejal. Margarin ni kalaulah saya nak bagi tahu awak, ini kita panggil dia sebagai lemak trans. Dia lemak tepu tapi saya nak spesifik, kadang orang kenali dia sebagai lemak trans. Lemak trans, awak nampak trans ni dia berubah. Maksudnya lelaki jadi perempuan, kita kata sebagai transseksual. Ataupun transgender. Pernah dengar tak transgender? Kalau perempuan nak tukar jantina jadi lelaki, kita kata Nah. transgender. So, nak bayangkan lemak pun ada trans. So, contoh lemak trans adalah margarin. Dan margarin ni, biasanya lemak trans ni lagi bahaya daripada lemak tepu. So sebab tu orang selalu kata jangan selalu sangat makan roti canai dengan teh tarik hari-hari. Sebab dalam teh tarik tu ada susu pekat. Susu pekat pun penipu sebab susu pekat tu nama je susu tapi sebenarnya dia bukan susu. Dia adalah gula. Gula semata-mata. Lepas tu awak makan roti canai ada margarin. So kombinasi tu awak boleh kena 2 penyakit sekaligus. Iaitu penyakit kencing manis dan satu lagi adalah penyakit jantung. So sebab tu orang kata jangan selalu sangat minum teh tarik atau roti canai. Kalau untuk saya, kalau pagi okey. Kalau malam-malam yang korang pergi kedai malam-malam, order teh tarik dengan roti canai and then korang terus tidur. Hari-hari korang buat macam tu, tak sihat. Okay. So bukan saya kata korang tak boleh makan roti canai teh tarik. Tapi kalau nak tidur malam-malam tu, elaklah. Tapi kalau katakanlah Nick nak juga makankan ni, sebelum tidur awak kena lari dulu, bagi bakar dulu semua everything.
pergi skipping dulu ke kan. So macam tu lah. So dia bahaya sikit lah kat situ. Tapi sedap kan. Okay, now tadi saya kata kalau ada pengambilan lemak secara berlebihan, okay, saya nak terang dulu tau. Lemak secara berlebihan ni boleh menyebabkan penyakit. Okay, kalaulah kita pengambilan lemak secara berlebihan, sebenarnya kolesterol yang boleh berlebihan ni boleh menyebabkan batu karang. Batu karang ni bukan je dekat pundi kencing. Batu karang ni ada dekat pundi hempedu. Kalaulah awak nampak dia hempedu, dia boleh menyebabkan hati kita ada problem. So kalau hati kita problem, kita kata dia sebagai jaundice. Dan satu lagi, kalaulah kolesterol tu dia termendap dalam salur darah, macam ni kan? Dia katakanlah macam saya, awak nampak masalah dengan lemak ni, masalah dengan lemak, atherosclerosis ni, lemak ni tak nampak tau. Macam awak nampak saya kurus. Awak belum tahu lagi, tak tentu orang kurus ni kolesterol dia adalah rendah. Awak tak boleh cakap orang tu badan dia besar, kolesterol dia tinggi. Kenapa? Sebab kolesterol ni jahatnya, dia bukan menyebabkan gemuk tau. Kolesterol ni dia boleh menyumbatkan salur darah. So salur darah tu akan jadi sempit. Bila salur darah tu jadi sempit, aliran darah tu akan jadi tinggi. So bila aliran darah tu boleh jadi tinggi, dia boleh menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi. Kalaulah salur darah yang tersumbat tu dekat otak, kita panggil dia sebagai stroke. Kalaulah salur darah tu yang tersumbat dekat jantung, kita kata dia sebagai serangan jantung. So atherosclerosis ni adalah dalam salur darah kita jenis arteri ni, salur darah tu asalnya besar, dia sempit, dia jadi kecil. So bila jadi kecil, aliran darah akan jadi tinggi. Aliran darah jadi tinggi. Salur darah sempit. Saya ulang lagi sekali tau. Kalau dia sempit di otak dan sel otak kurang dapat oksigen, itu kita panggil dia sebagai stroke. Kalaulah jantung tu pula yang dapat kurang oksigen, itu kita panggil dia sebagai serangan jantung. Ataupun serangan jantung ni sebenarnya ada dua jenis tau. Sebelum serangan jantung, kita panggil dia sebagai angina. Angina ni pun macam serangan jantung tapi tak seteruk serangan jantung. Angina ni macam ni tau. Angina ni biasanya korang kena careful tau. Yang ni sebab biasa lelaki dia punya diagnose ni dia sama macam orang kena gastrik tau. Macam kan jantung kita belah kiri kan. Okay, so biasanya dia akan rasa macam gastrik. Dia punya simptom orang serangan jantung macam angina ni, dia punya simptom macam kena gastrik. Maksudnya dia rasa macam ada pedih kat sini. Lepas tu dia rasa macam dia sendawa tak lepas. Lepas tu dia ada rasa macam tercungap sikit. So bila pergi jumpa doktor, kadang-kadang doktor pun salah diagnose. Dia bagi ubat gastrik. Oh, dia ingat dia gastrik. Tapi kalau lah katakanlah makan ubat tu tak baik, cadangan saya, korang kena pergi cek jantung. Sebab benda ni kenapa saya cerita sebab dia jadi dekat bapak saya. So nasib baik adik saya ada rasa tak sedar hati kan. Bapak saya ada semput, kita bagi dia nap, dia still rasa semput. Lepas tu bagi ubat gastrik pun perasaan tu rasa tu tak hilang. So adik saya ada rasa macam ini macam tak betul kan. So pergi hospital cek jantung. Bila cek jantung baru kita nampak bacaan tu tak cantik. Bila bacaan tu tak cantik, doktor cakap ada salur darah tu tersumbat. So inilah atherosclerosis lah macam ni. Sebab tu kadang-kadang ada certain case bila kita ignore sakit tu, lama-lama bila kita jumpa doktor, sebenarnya jantung kita dah kurang oksigen. Tu bahayalah. So basically benda-benda macam ni korang kena careful lah. Dan biasanya kalau orang kena serangan jantung tu, setiap orang berbeza tau. Ada orang rasa semput. Ada orang kan dia rasa sakit kat leher. And then dia rasa tangan dia kebas belah. Dan rasa perasaan tu kadang kaki dia rasa kebas. Maksudnya oksigen tu tak sampai kat badan tau. So kalau dia rasa benda tu rasa lama, untuk cadangan saya pergi jumpa doktor, pergi cek jantung. Sebabnya benda tu sebenarnya serangan jantung ni dia dah bagi simptom lama. Maksudnya sebelum sakit, sebenarnya 2-3 hari bila kita track balik, sebenarnya dia dah bagi simptom 2-3 hari sebelum tu. So yang ini korang kena careful. Tapi salah satu cara korang jagalah korang punya kolesterol. Dan satu lagi saya tambah sikit tau. Ni sebab bahagian bayu ni saya tahu bebel sikit. Orang kena kolesterol tinggi ni kan bukan sebab dia suka makan lemak je tau. Tak macam mana kolesterol dalam darah tinggi. Selain suka makan lemak, kadang okey kita tak makan lemak tapi kolesterol dia boleh tinggi juga. Salah satu faktor adalah korang tak suka makan sayur atau kurang makan serat. Bila korang kurang makan sayur atau serat, kandungan kolesterol dalam darah juga tinggi. Dan kalau korang kurang bersenam,
pun kandungan kolesterol dalam darah adalah tinggi. So kombinasi, kalau korang suka makan roti canai teh tarik, lepas tu korang tak suka bersenam, lepas tu korang tak suka makan sayur, tak suka makan buah-buahan, chances korang nak kena atherosclerosis macam ni adalah sangat tinggi. So korang kena careful lah. Tapi korang muda lagi. So basically korang rasa macam apa cikgu cakap ni macam okay cikgu, macam tu je lah. Tapi kalau lah korang ada macam family member yang rasa dia sakit macam tu, cadangan saya pergi jumpa doktor. Check. Kalau jumpa doktor awak rasa tak sedar hati kan, doktor bagi sakit ubat gastrik tapi tak baik-baik kan, pergi cari doktor yang lain. So sometimes sebab saya nak bagi tahu dia punya simptom tu untuk jantung, orang kena serangan jantung dengan gastrik kadang-kadang lebih kurang sama. So it's bukan salah doktor kalau dia misdiagnose. Macam tu lah. Alright, so tu careful sikit tau. Kenapa saya cerita sebab lelaki senang kena serangan jantung. Tahu tak kenapa lelaki senang kena serangan jantung? Cuba awak bagi lelaki, boys. Awak rasa kenapa lelaki lebih senang kena serangan jantung berbanding perempuan? Tak tahulah. Nick, saya rasa tak lah Nick. I don't think so nak Nick lah. Dia kan, satu tahu faktor kenapa lelaki senang serangan jantung, dia bahaya untuk lelaki yang diam, yang selalu belagak macho. Dia ada problem tau. Dia stres dengan kerja whatsoever ke kan, dia stres. Dia simpan. Bila dia simpan, and then dia tak jaga makan, dia tak exercise, lepas tu dia stres dengan kerja, stres paling utama stres. Sebenarnya stres tu tak bagus, dia bagi jantung awak laju. Bila jantung awak laju, dia akan boleh senang kena serangan jantung. Senang kata, orang pendam perasaan tak bagus. Dia stres, dia tak lepas, dia pendam perasaan, actually itu pun adalah tak bagus. So senang kata kalau korang stres, korang tak boleh simpan. Lelaki ni masalahnya, dia rasa, tak tahu, rasa macho, tak tahu, dia takut kalau dia lepas dia punya stres, dia rasa kurang macho ke? I don't know. Ataupun dia rasa kurang lelaki ya, tak tahu. So basically korang kena pandai handle stres. Tapi saya rasa korang lelaki umur 17 ni belum lagi kot. Nanti korang dah kerja, korang dah kahwin, korang kena tanggung family, maybe masa tu korang boleh rasa stres tu. Tapi saya bagi tahu awak lah, kalau korang ada family besok, korang kena tanggung kan, tanggungjawab seorang suami, husband tu is too much for you to bear, untuk awak tanggung. Actually korang kena lepas. Jangan stres, sebab bila korang stres, dia akan menyebabkan jantung awak berdegup laju. And then ditambah pula awak kurang exercise, makan makanan banyak berlemak, dia menyebabkan awak lebih senang kena serangan jantung. So basically kenapa perempuan kurang, saya rasa sebab perempuan ni kalau dia stres dia membebel kot. So kita kurang stres sikit je. Macam Nick, saya rasa dia kalau stres dia cakap kot. Saya tak rasa ni. Stres, awak stres simpan dalam hati ke Nick? Apa? Awak stres awak simpan dalam hati ya? Entahlah. Tak tahu Tak- Tapi saya nak bagi tahu stres pun antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan sakit jantung. Dan saya tambah, bila korang stres, korang punya sistem pertahanan badan awak jadi low. Bila korang stres, sebenarnya korang lagi senang kena sakit atau demam. Sebab tu kalau orang ada kanser, salah satu benda, ataupun dia dah baik daripada cancer survivor kita kata, salah satu faktor yang dia orang kena jaga adalah stres. Sebab bila dia orang tak boleh kontrol stres dia orang tinggi, dia orang boleh menyebabkan sistem pertahanan badan jadi lemah. So sebenarnya stres juga adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan penyakit. Sebab stres tu, otak tu rasa awak dalam keadaan tertekan dan dia affect badan kita yang lain. Dia akan menyebabkan jantung jadi laju. So sebenarnya stres juga adalah faktor penyakit selain makan makanan tak seimbang macam lemak dan juga tidak bersenam. So senang kata kalau korang nak jaga kesihatan, ada 3 benda. Jaga makan, exercise. Exercise bukan je untuk kurus. Okay, exercise adalah untuk jaga awak punya kardiovaskular, jantung. Ketiga adalah cara untuk manage stres. Setiap orang manage stres berlainan. Ada orang dia stres dia mengaji dan dia rasa cool. Ada orang dia stres dia main game. Setiap orang stres tu, cara korang handle stres adalah berbeza-beza. For me, tak sama lah. Ada orang kalau saya suka tengok movie, something macam tu. Ada orang kalau dia stres, dia suka nangis. So senang kata kalau korang stres, the best way actually stres korang kena let go. Korang tak boleh simpan. Sebab kalau dia simpan kan, dia simpan, yang saya perasan tau, kalau simpan lelaki ni saya takut tau. Dia kalau dia diam tu saya takut. Dia simpan kan. Dia dah simpan lama tau. Lepas tu korang baru cuik dia sikit je. Lepas tu korang, dia tumbuk awak balik.
Sebenarnya dia tumbuh awak balik kan. Maksudnya awak gurau dengan dia kasar sikit je. Lepas tu dia boleh tumbuh awak balik. Sebenarnya dia bukannya bengang dengan awak gurau tu tau. Sebenarnya dia dah lama dia simpan dia punya pendam tu. So bila orang cuik dia sikit macam belon kan. Dah besar and then awak cuik sikit pap dia meletup. Tu bahayanya kalau stres korang simpan. So ingat tau. Stres korang kena bagi lepas. Kalau tak dia boleh menyebabkan penyakit. Ni bukan saya cakap just saja-saja tapi benda ni adalah benda yang real. So korang kena pandai handle stress. Okay. So bila ni kita cerita pasal jantung balik kan. So kita tengok sini tau. Ni adalah high blood pressure. Dan satu lagi boleh tak saya tambah, kalau siapa-siapa yang isap rokok, boleh tak tolong berhenti? Siapa yang isap vape, rasa tak ada kot. Budak lelaki dalam kelas ni semua soleh-soleh kot ni. Tak ada kot, tak ada. Okay, so satu lagi saya tambah sikit tau. Sementara saya tengah ingat. Kalau lah zaman COVID ni, saya takut untuk orang yang isap rokok tau. Kalau orang yang isap rokok kena ambil extra precautions masa zaman COVID ni. Sebab zaman COVID ni, virus tu dia attack paru. So sebenarnya antara orang isap rokok dengan orang tak isap rokok, orang yang isap rokok, kalau dia kena COVID adalah lebih bahaya daripada orang yang sihat. Sebab paru orang isap rokok ni dah hitam, tak berapa sihat. So bila kena COVID, virus COVID tu, dia attack paru dia akan jadi lebih semput. Sebab tu kadang-kadang orang isap rokok, masa dia COVID, time dia kena virus COVID ni kan, dia kena masukkan oksigen. Sebab dia punya paru tak boleh tampung pump oksigen banyak, dia terpaksa ambil oksigen yang teruk. Yang paling teruk sekali dia kena pakai ventilator yang dia kena tidurkan tu. So ventilator tu yang korang selalu tengok mana IG ke TikTok ke whatever, korang ingat tak ada satu kalau kes, pernah tengok tak macam TikTok ke IG ke yang orang dah kena COVID teruk, lepas tu dia tidurkan, lepas tu dia pakai ventilator. Pernah tak tengok? Tak pernah Tak pernah Ni Tak. kita COVID tak. Orang yang pakai ventilator tu, yang dia kena COVID teruk, dia kena pakai ventilator tu, sebenarnya macam ni tau, paru dia dah tak boleh function. Paru dia dah tak boleh function dengan normal. Dalam badan dia banyak sangat gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tak boleh banyak dalam badan kita tau. Gas karbon dioksida ni berasid. So, biasanya doktor akan tidurkan dia adalah disebabkan dua sebab. Darah dia dah banyak sangat gas karbon dioksida, dah berasid. Kedua, jantung pula, paru dia dah tak boleh ambil oksigen dengan banyak. So, dia nak cuba kurangkan daripada paru dia bekerja sangat kuat, dia bernafas menggunakan ventilator. So, ventilator tu sebenarnya dia buat macam mana? Dia paksa, senang kata dia ambil tugas paru. So, ambil oksigen dalam badan, sampai bila dia guna ventilator tu, sampai darah dalam badan dia dah tak berasid. Dan sampai paru dia boleh bekerja dengan sendiri. So, itu bahaya dia. So, orang yang kena zaman COVID ni sebenarnya saya takut. Bukan je orang tua tau. Kalau awak ada sedar mara yang hisap rokok, itu pun adalah orang-orang yang antara yang berisiko tinggi. So untuk saya, yang ni real lah. Korang kena jaga sikit lah zaman-zaman COVID ni. Okay, now dah habis membebel. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Okay, tandakan penyakit-penyakit. Apakah penyakit-penyakit? Boleh tak menyebabkan, kalau lemak tu banyak menyebabkan arteri tersumbat? Boleh ke tak? Boleh. Ya, boleh. Boleh tak menyebabkan diabetes? Apakah itu diabetes? Boleh. 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 Diabetes ni adalah disebabkan ni tau. Dalam darah dia kandungan gula dia tinggi. Gula dalam darah adalah tinggi. Ada kaitan tak diabetes? Tak ada. Tak ada. Okey. Penyakit jantung, boleh tak penyakit jantung? Boleh. Penyakit darah tinggi, high blood pressure? Boleh. Boleh. Kalau stroke? Boleh. Kalau sirosis hati? Saya rasa tadi sirosis hati boleh kan? Sekejap. Boleh. Dekat dalam buku dalam buku SPS kata tak ada. Tapi dalam buku teks awak, tak, bukan sirosis hati. Jaundice ni beza sikit dengan sirosis hati tau. Sirosis hati keras. Sirosis hati ni disebabkan ambil alkohol berlebihan. Okey. Jaundice. Sirosis hati adalah disebabkan oleh ambil alkohol berlebihan.
Sebenarnya orang yang minum alkohol berlebihan ni tau. Saya tambah sikit tau. Alkohol yang berlebihan ni dia akan menyebabkan dia boncit tau. Boroi sikit. So alkohol ni dia akan menyebabkan usus besar dia tak dapat menyerap air dengan banyak. So dia boncit. Tapi korang jangan pula nampak orang boncit dekat awak kata dia ambil alkohol. Jangan, bukan. Okay. So cuma saya nak cakap macam tu je lah. Dia alkohol ni bukan jadi efek hati tau. Bagi hati tu keras. Dia akan menyebabkan usus besar dia tak boleh serap air. So dia jadi kembang je lah macam tu. Okay. Alright. So kita nak masuk minyak kelapa sawit. Alah, lupalah ni. Kalau tak saya ingatkan awak semalam, pergilah cari kelapa sawit. Kan? Ada kan kat rumah awak? Tak, saya pun lupa. Tak ingat lah. Now, minyak kelapa sawit. Okay, minyak kelapa sawit adalah sejenis lemak. Minyak kelapa sawit masuk lemak mana satu? Lemak tepu ke lemak tak tepu? Tak Tak tepu. tepu. Lemak tak tepu satu sebab dia dalam keadaan cecair. Dah nama dia sawit. Sawit adalah daripada tumbuhan. Tumbuhan. So, minyak kelapa sawit adalah lemak tak tepu. Okay, now, Nik tahu ke? Nik tak tahu dia punya kelapa sawit je kot. Nik, awak tahu tak antara bahagian ni kan? Ni kan? Mana satu yang hasilkan minyak banyak? Putih. Yang putih. Putih ni menghasilkan minyak banyak. Nik, Rasanya Nik, awak pernah main bakar-bakar kelapa sawit tak? Tak. Ya Allah, ruginya ni. Patutlah dia tak tahu. Nik, saya dulu kecil-kecil memang agaknya budak zaman dulu kan tak ada benda nak makan. Tahu tak kelapa sawit ni saya pernah makan. Saya bakar, lepas tu saya makan. Dia Janganlah. rasa apa cikgu? Ya Allah, dia rasa minyak, rasa muak nak muntah. Tapi masa kecil dulu kita explore the whole thing banyak benda. Ambil ubi kayu, pergi patahkan, lepas tu bakar. Semua benda nak bakar masa tu kan. So dengan kelapa sawit pun saya bakar. Tak, kelapa sawit tu sebab kawan saya kata boleh makan. So saya makan lah tapi saya nak muntah lah sebabnya memang boleh makan tak mati pun, hidup lagi kan. Kelapa sawit ni kita ambil, kita borang bakar tau. Lepas bila kita orang bakar dia jadi berminyak-minyak. So sebenarnya ni yang hasilkan banyak minyak, yang bukan yang putih ni. Warna kuning. Yang kuning tu. So minyak yang kita beli kat kedai tu adalah daripada sabut. Yang kuning ni, ini kita panggil dia sabut ataupun mesokap. Yang ini dia hasilkan minyak paling banyak. Tapi macam ni cakap, yang putih dalam ni pun, ini pun boleh hasilkan minyak. Tapi minyak dia sikit. Tetapi minyak yang dihasilkan kualiti tinggi. Yang ini mahal sikit. Yang selalu orang jual tu tak? Kalau kat kedai yang botol cantik. Macam botol kaca tu. Dia kata minyak kelapa sawit. Beta carotid ke whatever, saya lupa. Tapi botol dia cantik. Okay. So itu adalah daripada kelapa sawit juga. Tapi dia daripada yang dalam, isi rong. Isi rong dia, minyak dia sikit tapi kualiti tinggi. Yang sabut dia warna kuning ni, dia menghasilkan minyak banyak, kualiti dia kurang sikit. Kita compare dengan isi rong. So yang tengah-tengah ni divider saya cakap. Divider. Sekejap. Divider antara isi rong dan juga sabut. Ini kita panggil dia sebagai tempurung. Itu yang keras sekali. Okay. Right, so kalau ni nak cuba, nanti cubalah. Tapi saya takut mak awak marah. Macam tak bagi makan je. Okay. Tapi kalau faham tak? Kalau mak saya dulu marah. Tapi saya bukannya nak makan sangat. Dia macam rasa ingin tahu tu banyak. Tapi mak saya punya ayat selalu kalau saya makan yang bukan-bukan tu ke bakar ubi kayu ke bakar kelapa sawit tu kan, mak saya kata macam orang kebulu tak bagi makan. Macam tu lah. Tapi experience wise dia seronok lah, best lah. Okay, now apakah kegunaan minyak kelapa sawit? Satu, minyak kelapa sawit sebenarnya dia boleh menghasilkan margarin, biodiesel, minyak untuk kereta, tapi dia kena modify dia punya enjin, sabun, krim rambut, minyak masak, susu pekat. Ya Allah, yang ini saya selalu nak ingatkan. Susu pekat adalah menipu dari segi nama. Saya tak tahu kenapa orang yang panggil dia sebagai susu pekat. Tetapi langsung tak ada kandungan susu, langsung tak ada kandungan kalsium. Yang ada banyak lemak dan gula. Kalau korang minum hari-hari, korang boleh kena potong kaki. Maksudnya korang boleh kena diabetes. So tu bahayanya tau. Lepas tu dia boleh buat lilin, dia boleh buat minyak masak, dia boleh buat coklat. Dan satu lagi, minyak kelapa sawit ni boleh buat santan. Saya tak tahu macam mana. Tapi korang pernah tak yang kata cendol sawit tu? Pernah tak dengar?
santan daripada kelapa sawit. Pernah tak? Dia bukan daripada Pernah. kelapa. So saya itu pun boleh jadi santan. Tapi saya rasa dia sama je. Saya entahlah, saya tak tahu beza. Cendol Orang yang sawit. pandai cendol sawit. Awak rasa beza ke? Saya rasa macam santan warna dia sama je kan. Sama. Entah, saya tak tahu. Maybe kalau mak awak jenis yang pandai masak, maybe dia tahu beza rasa dari segi santan daripada kelapa, daripada compare dengan santan daripada kelapa sawit. Kalau untuk saya yang tak tahu masak ni, semua santan saya rembat ni saya rasa sama je lah kan. Okay, so ni pun boleh buat santan. Okay, kelapa sawit ni saya ulang tahu, santan ni sebenarnya bagus. Sebab dia adalah lemak tak tepu. Ini semua adalah bagus. Lemak tak tepu. Tapi santan ni bila korang masak rendang ataupun macam orang Negeri Sembilan masak, dia masak gulai sampai pecah minyak, yang itu sebenarnya dia dah jadi lain. Tu jadi tak sihat. Okay. Macam margarin. Margarin ni kalau ikut logiknya, dia bagus sebab dia adalah daripada kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan. Tetapi disebabkan margarin ni dah jadi pepejal, kita dah panggil dia sebagai lemak trans. Macam transgender. So dia jadi tak sihat sikit. Okay. Now, kebaikan minyak kelapa sawit, dia tiada kolesterol. Ini hanyalah betul untuk coklat dalam keadaan minyak. Tahu, yang tak ada kolesterol ni adalah valid untuk minyak tapi tak valid untuk margarin. Dia mengandungi vitamin A dan vitamin E. Vitamin A ni adalah antioksidan. Biasanya vitamin A ni kalau untuk perempuan kita kata awet muda. So dia mengelakkan muka tu cepat berkedut, vitamin A. Vitamin E adalah untuk mengelakkan kemandulan ataupun kalau korang luka kan, korang nak bagi scar tu cepat hilang, korang letak vitamin E. Mengandungi lemak tepu, lemak tak tepu dan ini beta carotina ni dia baik untuk jantung. Okay, ini minyak yang mahal tu yang saya kata tu. Okay, now sumber alternatif. Okay, now ini tak ya. Now ini biar dulu, biar. Okay, marilah kita jawab. Muka surat 167. Muka surat 67. Okay, muka surat 67. Okay, so awak jawab dulu. A itu apa? B itu apa? C itu apa? Sekejap. Ada cikgu minta list nama. Sekejap. Sat. Tingkatan 5. Awak ada ke kakak abang tingkatan 5? Ha? Tingkatan 5 2020. Ya Allah, saya nervousnya result periksa. Sekejap. Tingkatan 5. Sekejap. Acap dia. Azril. Saya harap nasib korang jauh lebih baik daripada diorang. Hopefully, amin. Kesian kat diorang. Tapi dia ada satu baik dia pula. Baik dia satu, bila dia dalam keadaan macam ni, dia boleh print sendiri tau. Maksudnya dia ada sijil dalam bentuk soft copy. Dia boleh print sendiri mana-mana sijil yang diorang nak. Okay, now, marilah kita. Yang paling dalam tu kita panggil dia sebagai isi rom ke ataupun sabut. Dalam sekali. Ya, ni isi rom. Ya. Yang tengah ni, yang B ni paling luar sekali ni. Sabut. Yes, ini adalah sabut. Okay lah, saya tak nak Nick punya suara lah. Saya nak Nick. Nick, pilih orang lain Nick. Suara orang lain Nick. Bukan saya tak suka awak. Saya nak dengar suara orang lain. Sorry Nick. Tak apa. Pilih Nick. Muaz. Seorang Nick. Muaz. Isi rom, sabut, C apa? Si tempurung. Yes, C adalah tempurung. Okay. Okay, Muaz pilih seorang untuk jawab soalan B. Seorang Dapat lah. Dafa. Dafa, okay. Manakah bahagian buah kelapa sawit yang menghasilkan minyak yang paling banyak? Tadi saya kata kalau saya bakar tu mana satu yang hasil paling banyak? Jawapan dia ada dua je Dafa. Sama ada sabut atau isi rom. Mana satu yang hasilkan minyak paling banyak? Sabut. Yes, very good. Sabut. Ini minyak banyak. Minyak banyak. Okay. Alright. So, ini sabut. Lepas tu, okay. Dafa pilih seorang.
Untuk jawab C. There you go. Alright, boleh. Haris, cikgu Haris. Haris. Haris kalau tak okey, saya tengok Haris dia kadang-kadang mic tak okey. Haris okey, jawapan dia apa Haris? Yang mana satu dia hasilkan minyak tapi kualiti dia dia punya kuantiti sikit tapi kualiti dia tinggi. Ada 3 jawapan, sama ada isi rong, sabut atau tempurung. Yes, very good. Isi rong. Okay, now tandakan tik kebaikan minyak kelapa sawit. Okay, so ni Haris nak bagi siapa? Siapa Haris? Adakah dia jawab? Sekejap. Had. Tak tahulah saya. Alah, okey. Pilihlah. Sekejap. Ada siapa kita? Kita ada siapa ni? Sabar. Sekejap. Okey. Kita ada Muaz, kita ada Nik, kita ada Nisa, kita ada Kuzami, kita ada Arif, kita ada Afka, kita ada... Siapa lagi ni? Sekejap. Kita ada Acap. Lepas tu kita ada Nisa. Okey, Nisa dengan Nada. Right. So, Nisa, apakah jawapannya Nisa? Mengandungi vitamin C. Okay, vitamin C ni benda yang masam-masam je tau Nisa. Oh, salah. Dia kata kat sini, apakah kelebihan minyak kelapa sawit? Tiada kolesterol. Yes, very good. Tiada kolesterol sebab dia daripada tumbuhan. Lepas tu minyak kelapa sawit ni adalah lemak daripada tumbuhan tau. Lemak. Tak tepu. Dia adalah lemak tak tepu. Okay, very good. So dia apa lagi yang dia ada? Maksud saya tadi dia kata dia ada, kalau dia tak ada vitamin C tapi dia ada vitamin apa? A dan E. Yeah, A dan E. Dan satu lagi dia ada apa? Yang mengandungi lemak tak tepu tu kan betul kan? Yes, betul. Dan satu lagi last sekali. Mengandungi asid lemak dan beta karotina. Betul ke salah? Betul. Yeah, betul. So ini adalah kelebihan minyak kelapa sawit. Tapi saya tambah sikit. Minyak kelapa sawit ni memang baik, tetapi dia jadi tak baik apabila minyak ni kita gunakan berulang kali. Contohnya kalau korang pergi kedai, tengok minyak tu dah sampai hitam betul, actually minyak tu dah tak sihat. Okay? So minyak kita boleh guna 2-3 kali tapi bukan sampai color dia, faham tak? Color dia yang hitam semua tu, itu adalah yang tak elok. So minyak ni okey tapi kita tengok cara kita guna. Kalau kita buat minyak tu jadi margarin, dia jadi dah kurang sihat. Kalaulah minyak kelapa sawit tu kita tukar jadi santan, tapi santan tu kita buat macam cendol, dia okey. Tapi kalau santan tu awak masak dia dah jadi macam rendang ataupun awak masak dia jadi gulai macam Negeri Sembilan punya gulai tu pekat kan, itu pun dah jadi tak sihat. Okey, senang kata, tapi bukan saya kata tak boleh makan. Anything korang boleh makan tapi jangan makan selalu. So bukan saya kata roti canai, no, tak boleh makan roti canai. Tak boleh, makanlah. Tak ada masalah. Tapi janganlah satu hari pagi makan, tengah hari makan, malam sebelum tidur makan. Tu tak boleh lah. Okay. Now, minyak kelapa sawit. Yang ini, ada tak siapa-siapa yang rumah dia dekat? Saya tahu macam dekat, macam area Ijuk tu ada tahu satu tempat tu yang letak tempat untuk kelapa sawit untuk diproses tu kan. Ada tak siapa-siapa pernah pergi tengok? Ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. Tempat ni tu. Apa? Dekat mana? Sawit tu. Dekat yang proses tu yang orang, saya tahu kelapa sawit dia letak dekat lori, lepas tu lori tu pergi satu kilang. So kat kilang tu kelapa sawit tu dia proses, dia basuh semua tu. Pernah pergi tak? Tempat timbang Tempat timbang tu, lepas kat timbang tu dia buat apa Lepas tu dia keluarkan lah, tak tahu lah. Lepas tu dia biarkan kat situ. Lepas tu tak adalah lori lain datang ambil. Oh maksudnya dia just timbang nak bagi duit harga tu Okay. I heard, saya dengar sekarang kelapa sawit tengah tinggi. Sebelum puasa hari tu mak saya cakap. Tak tahu lah. Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Mak saya Tak tahu kata dia pergi tempatnya. saya tak tahu. Tapi kelapa sawit dia tengah tinggi. Tapi bagi saya kelapa sawit ni susah lah nak dapat ni daripada kelapa sawit. Maksud saya macam ni tau. Sebab korang kena ada lori. Lepas tu korang ada pekerja. Maksud saya macam ni. Kan kelapa sawit tinggi.
Gila, siapa yang ambil buah kelapa sawit sendiri, tak pakai orang, ada lori sendiri, saya memang respect lah. Saya rasa galah dia sendiri pun dah berat lah. Saya rasa, saya tak mampu Boleh lah lah. cikgu kutip sendiri yang kecil-kecil. Kecil-kecil, oh, awak tu kalau yang tinggi-tinggi tu, pakai sabit pakai sabit juga tak? Mesti kan? Itu Yang pakai. Gila kadang-kadang orang tu dia tak buat kerja tak habis macam bawah-bawahnya ada lagi biji-biji. Boleh jual biji-bijinya tu. Lepas tu awak kutip, awak pernah kutip ke? Pernah dulu dengan pakcik saya. Nah, Dapat banyak lah? Boleh lah tip juga. jual. Okey lah tu, bagus lah tu. Maksud saya korang tahu cari duit. Saya sampai sekarang saya cakap je, saya tak pernah pun kutip. Saya kutip yang main-main bakar-bakar tu je. Saya tak pernah sampai kutip ambil duit apa tu saya tak pernah lah. So saya tak tahu. Tapi yang saya tahu harga dia mahal. Dan saya tahu kalau dia tengah mahal kadang-kadang ada orang datang dia curi. Tu saya tahulah, biasalah kampung kan, biasalah tu kan. Macam drug addict ke apa something macam tu. Yang tu dah luar kawal lah, tak boleh buat apa kan. Alright, so kita tengok ini kilang. Maksudnya dekat Ijuk tak adalah kilang. Kat Ijuk tu cuma ada yang dia timbang bagi duit je lah kan. Okay, now kalau lah dekat kilang dia mula-mula steril ni dia basuh tau. Apa-apa awak nampak dia sebagai steril, steril ni dia akan basuh. Dia basuh pakai wap tinggi, bertekanan tinggi. So senang kata awak nampak steril ni guna dia nak bunuh mikroorganisme. Lepas tu awak bayangkan bila dia dah basuh, katakanlah ni kelapa sawit, dia akan tanggalkan satu-satu. Satu-satu dia tanggal. So dia leraikan. Okay, katakanlah mula-mula ni kelapa sawit dia tanggalkan apa saya nak buat untuk tanggalkan. Pen lah. Lepas tu, katalah dia dah tanggalkan kelapa sawit satu ni kan. Lepas dia dah tanggal, lepas tu dia cena. Pak dia potong. So ini nombor 2. Dia cena. Lepas tu dia ada dua cara. Sama ada kita nak jadikan dia minyak tu daripada isi rom, ataupun satu lagi minyak tu adalah daripada isi rom, satu lagi adalah daripada sabut. Yang ini adalah ini daripada isi rom. So minyak dia sikit tau. Ini minyaknya sikit. Minyak sikit. Yang ini adalah daripada sabut. Daripada sabut ni dia akan guna Allah dah tulis kat sini. Sabut. Kalau daripada sabut dia pakai pengekstrakan, penurasan dan penulinan. Penulinan ni penting sebab tu dia nak bagi cantik. Macam korang pergi beli minyak tu kan warna dia cantik, colourless. Dia tak adalah benda asing. So akhir sekali dia mesti melalui penulinan. So ingat, mula-mula steril, lepas tu tanggal, lepas tu cena, lepas tu ekstrak, lepas tu turas dan akhir sekali adalah tulen. Paling penting akhir sekali adalah tulen. So ingat lagi sekali, mula-mula apa tadi saya kata? Ini daripada sabut. Daripada sabut ada 6. Mula-mula steril. Dia apa tu? Steril. Steril. Tu nanggalan. Tanggalan. Lepas tu baru Pencernaan. tak nak dah saya buat. Dia tulis Ni sini apa gelap. dia? Lepas tu Ekstrak. and then Penurasan. akhir sekali Penulinan. akhir sekali tulen. Alright. So tadi kita akhir kat siapa? Akhir tadi kita kat siapa? Nisa. Oh, akhir kat Nisa. Okay, Nisa. Minta awak tolong jawab ni. Pilih orang untuk jawab soalan nombor 3. Acap. Ayo. Acap. Ya, Saya bagi awak penghargaan. Jawab semua. Wah. Kau boleh jap. Boleh. Yang A pensterilan Okay. atau penanggalan, pencernaan, Ui. penekstrakan, penulisan, penulinan. Sabar. Wah. Okay, lepas cena? Penekstrakan. Yes. Ui, dia jap. Lepas tu? Aku tulis dah. Penurasan Yes, penurasan. dengan penulinan.
Penulinan. Okey, saya nak tambah lagi satu. Ini adalah kita dapat minyak daripada mana? Ini kenal ke atau sabut? Kenal ke kita? Isi rom ke sabut? Step ni nak dapat Sabut. minyak dari mana? Sabut. Yeah, dari sabut. Terror lah ni tajuk ni. Boleh jadi toki kelapa sawit lepas ni. Saya teka-teka je. Okay. Alright, sebab dia punya proses banyak. Kalau dia daripada isi rom, proses dia pendek sikit. Dia tak banyak. Tu malas lah nak touch. Okay, so kita dah settle muka surat 66. Kita dah settle muka surat 67. Oh, saya tak berani lah nak ambil banyak. Kita buat relax-relax lah. Saya malas nak buat yang is too much. So hari ni kita belajar. So saya habiskan sampai sini dulu. So hari ni kita dah settle muka surat 66 dan 67. Okay, so kesimpulan kita belajar hari ni, kita belajar mengenai lemak. So lemak ada berapa jenis lemak yang kita tahu? Lemak ada berapa jenis? 2. Lemak, very good. Lemak ada 2 jenis. Satu? Lemak tepu, lemak tak tepu. Tepu Yes, dan tak lemak tepu. tepu dan lemak tak tepu. Okay, kalau tepu ni tadi apakah yang paling jelas mengenai lemak tak tepu? Ciri-ciri lemak tak tepu ni, lemak tepu sorry. Ciri-ciri lemak tepu? Haiwan, dari haiwan. Yes, haiwan. Dia dari Lagi benda hidup. Nisa? Pepejal. Daripada Haiwan, benda hidup. betul. Betul. Ini adalah dalam keadaan pepejal. So satu contoh. Daging. Lembu. Dia suka betul lah kita minyak. Okay, katalah minyak sapi. Ya Allah. Salah. Okay. Now, so yang ini kurang sihat sikit sebab kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Kolesterol sebenarnya bagus tapi apa-apa ingat tau. Sebenarnya apa-apa sebenarnya bagus. Cuma kita tak boleh terlampau banyak. Okay, kalau tak tepu? Tumbuhan. Yes, tak tepu adalah tumbuhan. Cecair. So, Cecair. dia tumbuhan cecair. Contoh? Minyak zaitun. Susu. Yes, minyak zaitun, susu. Very good. Dia memang suka benda yang lemak-lemak betul kan? Okay, so ini adalah susu, minyak. Saya ambil minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Saya rasa ni suka teh tarik lah. Kelapa sawit. Okay, now. Minyak kelapa sawit ni, kita ikutkan dia punya struktur. Yang tengah ni, kita panggil dia sebagai apa? Paling dalam sekali. Nama dia. Dia start huruf I. Isok. Isi rom. Yes, isi rom. Oh, yo. Lepas tu, yang paling luar ni. Sabut. Yeah, Sabut. ini adalah sabut. Okay, mana satu yang hasilkan minyak paling banyak? Sabut. But. Okay, ni minyak banyak. Minyaknya adalah banyak. So, nak hasilkan minyak daripada sabut tadi, apakah step-step yang Acak sebut tadi? Mula-mula. Pensterilian. Pensterilian, lepas tu Steril. penanggalan, Ui, tanggal. Lepas tu? Pencernaan. pencernaan, Lepas tu cerna. pengekstrakan, Ui, pandai. Lepas tu ekstrak. Penurasan. penurasan, Ekstrak. Lepas tu 5 turas Penulinan. akhir. Yes, turas Penulinan. dan akhir sekali adalah tulis. Alhamdulillah. So, itu sahaja untuk tajuk ni. So, awak ada soalan tak? Saya cerita slow-slow je ni. Any question? Afkar okay Afkar? Okey je, okey. Okay, alright. So Dafa okay? Kuzami okay? Okay. Okay. Alright. Ya, Margarine tu yang mana siapnya dia. Cute gila. Margarine tu yang orang kata planta tu. Pernah tak? Brand dia pakai planta. Oh, plantar saya tahu lah. Planta satu lagi Daisy kan? Ada tak Daisy? Ada. Itulah Kuzami. Daisy nama macam nama brand tu, nama brand margarine tu adalah Daisy atau planta. Tapi biasanya orang sebut planta kot. Itu yang paling famous kot. Macam ubat gigi. Tapi kita sebut Colgate. Tapi sebenarnya bukan tu sebab dia terlampau famous. So kita sebut dia Colgate. So sama juga dengan margarine. Nasib baik Kuzami tanya. Okay. So margarine yang biasa kalau kat rumah awak tu biasanya adalah planta. Planta. Kalau dekat kedai saya tak ingat lah. Kat kedai selalu dia beli margarine yang kurang sedap sikit tu.
yang besar tu. Saya tak ingat nak margarin apa. Tapi saya pernah beli. Saya bagi anak saya semua tak nak. Semua nak yang planta, tak planta Daisy. Itulah. Alright. So, lagi? Apa lagi brand lain? Macam saya kata butter buat kek tu pun sebenarnya dia bukan butter. Dia adalah campuran. Kalau butter yang betul dia butter, saya lupa nama dia apa. Tapi butter tu sedap gila kalau korang buat biskut. Sebab tu harga dia mahal. Kalau beli kek, harga pakai butter betul memang mahal. Macam kek lapis Sarawak pakai butter yang tu kot saya rasa. Sebab tu kek lapis Sarawak tu dia mahal. Okay. Lain. Do you have any question? Selain daripada tu? Tak ada? Okay, so kejap saya nak ambil kehadiran dulu. Bagi saya tutup dulu recording. Kita tak ramai. Tapi, kejap Alright, kejap Kita tak ramai tapi saya rasa kita kena